Okey. Ustazah melihat kepada asal-usul bangsa Arab itu sendiri ialah di tanah Arab lah. Maknanya Jaziratul Arabiyah ya adalah milik bangsa Arab. Milik bangsa Arab. Tapi ada yang akan mempertikaikan kenyataan Ustazah ya. Mengatakan bahawasanya ia adalah milik bangsa Yahudi ataupun mengatakan ialah milik bangsa yang selain daripada Yahudi. Dan even orang-orang Phoenician pun sendiri mengatakan mereka bukan Arab. Itu permasalahan yang akan timbul apabila kita membicarakan tentang the origin of Arab. Artikel Ustazah terbit di London on the topic the origin of Arabs, evaluation sources. Jadi dalam artikel tu Ustazah menyebut bahawasanya kajian berdasarkan kepada asal-usul Arab ini tidak boleh mengambil sahaja daripada sources yang berbangsa Arab, berbahasa Arab. Maknanya sources untuk mencari asal-usul the origin of Arabs perlu berdasarkan kepada laporan ataupun maklumat daripada selain daripada Arab. Kerana sources yang dalam bahasa Arab disebut sebagai traditional Arabic sources, dia tidak terhad, maklumatnya terhad. Jadi bila traditional Arabic sources nak proof kepada the origin of Arab, of course lah orang akan terfikir dia adalah bias, betul tak? Dia adalah bias. Jadi justru itu pandangan orientalis diambil kira dalam keadaan ini. Satu. Yang kedua, selain daripada pandangan orientalis, kebolehan meneroka alam batu bersurat itu amat penting. Jadi kita boleh tahu, kita boleh compare. Betul ke dalam sources Arabic traditional Arabs ni, terutama dalam buku-buku tafsir dan buku-buku tarikh yang menceritakan tentang tarikh Arab. Kalau kita lihat di sini, Taurat tidak menyebut perkataan Arab. Taurat itu sendiri dia tak sebut perkataan Arab di dalam genealogi. Ya, dan kita dah baca dah tadi, even dalam 3 naskah Samiri, naskah Yunani, naskah Ibrani, tidak bercanggahan tentang umur kan. Jadi di sini kita tidak melihat bahawasanya naskah-naskah dari Yahudi itu sebagai autentik. Kalau kita lihat mereka cuba membuang nama Ain Raba itu, Araba itu. Tetapi mereka menaikkan nama Ain Bara, Ibri. Ibri itu mereka menaikkan. Hakikatnya Araba dan Ibri itu mengikut pandangan Jawad Ali adalah orang yang sama. Dan ada yang mengatakan mereka ini syaqiqan ataupun ikhwan ataupun saudara atau sepupu. Jadi kalau ikut daripada tarif, Araba itu bermaksud orang yang mengembara di padang pasir. Manakala Abara itu, Abara itu orang yang mengembara di padang pasir. Adapun Araba itu ialah membina khemah. Itu yang mengikut takrifan Jawad Ali. Dalam kitab dia Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab ma qabla al-Islam. Okey, satu. Kemudian bila dibaca lagi kenyataan tidak semua orientalis mengatakan bahawasanya bangsa Arab ini hanya muncul di zaman Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita tengok di sini ya, kenapa sejarah tidak menyebut bahawasanya Ibrahim alaihissalam sebagai bangsa Arab? Pada hakikatnya beliau adalah orang Iraq, berasal daripada Urk. Dan tulisan Akkadiyah itu tulisan zaman Nabi Ibrahim. Ustazah berpandangan secara peribadi, ahli sejarah melihat tulisan itu adalah tulisan seperti sekarang. Tulisan Arab tu kalau you nak claim that is Arab, tulisan tu mesti tulisan sekarang. Dengan ba-nya ada titik bawah, ta-nya ada titik atas, alifnya kemudian ada hamzah ke atas, jimnya ada titik tengah, ha-nya tak ada titik kan. Dia nak yang begitu. Kalau itu yang dicari, memang sampai kiamat kita tak akan jumpa. Kenapa? Kerana tulisan itu simbol. Seperti mana yang Ustaz terangkan sebelum ni. Simbol itu akan bertukar. Apabila bertukarnya ummah, bertukarnya pemikiran, bertukarnya kepahaman dan kepercayaan, bertukar agama, sakafah, tagayurat. Baik. Jadi, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ni? Kita pergi ke first document, writing document. First batu bersurat sesudah Big Flood, sesudah banjir besar. Kita pergi first kali.
Mungkin Lutfi Okey, boleh paparkan dia punya tu. First batu bersurat yang dijumpai berusia 4000 BC. Banjir besar Nuh mengikut kajian carbon dating yang dilakukan oleh ahli sains Turki dan China berusia 4800 BC. Kita andaikan, kita senang kira, kita letak 5000. Ya, okey. Kalau di sini melihat tulisan Akkadiah ni, ya, Ustazah pernah sebut sebelum ni. This is a tulisan Akkadiah. You tengok ya. Bawah sikit Luffy. Ni Ustazah nak ni. Ni. Nak yang atas sekali. Yang atas. Turunkan sikit. Turunkan sikit. Ustazah nak baca yang atas tu. Yang ni. Yang atas. Turun lagi. Turun lagi. Tak. Ustazah nak yang atas sekali. Yang tadi dah betul dah mula-mula tu. Okey. Kalau tengok ni ya, dia punya tulisan ini, ni dia paku tu dia gabung tau. Paku 1, paku 2, dia gabung jadi macam tu. Ya? Jadi macam tu, kemudian 1, kemudian 3, kemudian 1, 2, 3. 3 lagi, kemudian dia pergi lagi. Itu hanyalah satu simbol. Untuk bacaan. Dia macam bahasa Cina. Kan Cina kan dia belajar based on simbol. Jadi, mengikut ahli sejarah, ini adalah ahli sejarah bahasa, ini adalah code. Syafrah. Dalam bahasa Arab dipanggil syafrah. Code. Writing code ni. Jadi, bacaan ini, yang paku yang pertama ini, dipanggil li. Yang kedua ni, simbol yang kedua, gabungan paku-paku yang banyak, merentang, berdiri 2, dia panggil syah. Li syah. Yang ketiga pula macam ni, dia menghadang macam tu, kemudian ada satu paku berdiri, dia panggil num. Yang ketiga ni, yang keempat ni, ada satu paku kemudian jarak jauh, dia panggil ak. Yang ni pula, makna dia punya paku-paku tu banyak untuk mengeja dalam satu perkataan. Dia panggil ka. Yang ni pula di. Yang ni pula tum. Jadi lisanum akaditum. Bacaan dia lisanum akaditum. Okey? Kita dah jarakkan dekat lisanum akaditum. Lisanum akaditum. Akkadian language. Mana di sini ada unsur-unsur lisan, unsur-unsur Arab ni. Ini pada tahun 4000 BC. Tulisan ini mengikut Tahar Bakir punya kiraan. Dia yang terjemahkan ke dalam bahasa Akkadi. First, Ustazah baca buku dia yang diterjemahkan Epic Gilgamesh direct dalam 11 tablet, 12 tablet, dia terjemah ke dalam bahasa Arab. Jadi kajian Ustazah terhadap tablet yang ke-11. Kenapa Ustazah kaji tablet yang ke-11? Kenapa yang tidak yang lain-lain? Kerana tablet 11 menyerupai kisah Big Flood of Nuh. Kisah taufan Nabi Nuh. Okey, kita pergi ke bawah sikit. Okey, lagi. Okey lagi. Ini dia punya huruf A dia mesti paku atas baring macam tu, ada paku bawah 2 menegak. Tu A. I paku 2 ke atas baring, paku 2 kat bawah menegak. O paku kanan, paku kiri, paku atas, paku bawah. Maksudnya untuk melahirkan satu bentuk A ini, you kena bekerja keras. You kena tulis banyak perkataan.